patah kaki semua kan. Yang insiden tu mak lah, bukan anak yang menikah tu, bukan Dia yang membawa dia yang nikah tu. Yang nikah tu dengan suami isteri bawa mak saudara. Bukan, anak saya seorang perempuan. Ya. Yang membawa mak nenek dia lah. Ya. Jadi insiden. Ya. Okey. So soalan saya faham Prof Faham. Ya. Okey. Terima Kita kasih. teruskan kesian orang pendengar lain. Okey. Macam ni. Sekarang saudara boleh pilih sama ada saudara nak jadi orang reaktif dan menggunakan emosi dan sakit hati dan nafsu nak marah pada orang, ataupun saudara mengambil pendekatan di mana saudara lebih besar ada masalah tu. Sebab kita minda dua jenis. Minda berjaya, minda tak berjaya. Minda beriman, minda tak beriman. Orang yang berjaya, masalah lebih kecil daripada dia. Dia lebih besar daripada masalah dia. Orang yang tak berjaya, masalah jadi besar sampai dia tak ada apa-apa. Jadi bila kita ada masalah, kita bukan nak cuba kecilkan masalah, tapi kita besarkan pemikiran kita. Cara nak besarkan pemikiran kita, kita tanya soalan. Kenapa kita rasa nak marah? Oh, ingat saya kata orang yang hidup ego cepat nak marah, mesti nak betul, fikir apa orang kata, suka berlawan, mesti nak banyak, pentingkan title dia, tak mau terima orang. Ini sifat ego. Sifat ego orang ke arah ke nafsu. Tapi orang yang kesedaran ketuhanan, dia sangat berkasih sayang, sentiasa lembut, biarlah disalah asalkan silaturahim dijaga, menerima orang seadanya, sentiasa murah hati, sentiasa memperbaiki diri dia. So, dia fikir nak arah ke mana. So, dalam masalah macam ni, apa kita buat? Kalau orang nak marah kita, yang penting kita buat dalam peta kita ni, peta ke arah mana. Husnul khatimah, bagus kita sebagai ibu bapa kalau menikahkan anak menjadi benteng pada api neraka. So syaitan telah menangis pada lafaz nikah tu. Dan syaitan dah berjanji dia akan merosakkan rumah tangga orang. Jadi kadang syaitan ni dua jenis, yang kita nampak, yang tak nampak. Kadang orang keliling kita, kenapa kita nak marah saja? Benda yang baik patut dicepatkan. Tanda mayat, kahwin, semua tu patut dicepatkan. So saudara telah bertindak betul, dan apa yang berlaku, apa orang kata, jangan fikir. Besarkan pemikiran saudara lebih pada masalah. Pada saya masalah kecil, dan jadilah kita seorang mencari solusi 80% dan masalah 20% saja. Dan masalah tu kita gunakan untuk mempertingkatkan daya minda kita dan daya ketakwaan dan keimanan kita. Dan bila kena aksiden pada mak tu, tak apa, kita lihat pada solusi dan hikmahnya. Dan jangan kita bersyukur anak kita ada orang sudi berkahwin dengan anak kita, ada jodoh, dan fokuskan kepada kesyukuran bukan kepada kesukaran. Wallahualam. Jelas kita buat kongsian kita bersama dengan Prof untuk waktu ni. Kembali bersama pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan terus buat. Salam. Macam ni lah ya, Prof. Saya ada masalah sedikit lah. Teruskan. Macam ni, Prof. Saya baru mengalami aksiden baru-baru ni. Ya. Dalam bulan 11. Ya. Kesan daripada aksiden tu, mata saya sebelah kanan memang tak boleh berfungsi. Dah jumpa doktor mata belum? Saya masih dalam dalam follow up dengan hospital. Doktor kata saraf putus ke? Saraf rosak ke? Saya punya retina dia mati hitam, memang rosak teruk. Lepas tu mata saya memang tak nampak lah. Mujur saya boleh bawa kereta lagi, mengarahkan mata satu lagi? Mata satu lagi, Alhamdulillah. Mata tu tidak sakit dan merah dan berair, tidak ada? Tak. Itu masalah saya. Masalah saya yang kedua ialah saya tak boleh memaafkan suami saya. Dan saya tak boleh terima dia sampai sekarang pun. Kenapa dia buat apa pada puan? Sebab masa aksiden tu berlaku, dia lebih mementingkan kereta dia daripada saya. Saya kira hampir 20 minit dia memandang kereta dia, baru dia melihat saya dengan anak-anak. Saya begitu sukar untuk menerima dia. Sebab saya ingat masa saya dalam wad bedah, masa saya dibedah tu hampir 7 jam, dia tidak ada di sisi saya. Memang masa tu saya memang dah tak nak dengan saya, dah memang tak boleh terima dia. Saya tak nak dia tunggu. Saya suruh anak saya yang... Jadi puan dah marah. Lepas aksiden tu puan dah marah dengan dia. Masa nak buat aksiden pun, sebelum pembedahan pun puan dah marah, kata tak nak terima dia. Betul? Memanglah. Saya teruskan jawapan. Okey. Terima kasih. Okey, yang pertama, bila kita aksiden dan Allah ambil pandangan kita dengan merosakkan saraf kita dan tak boleh buat apa-apa, kita terima dan redha dan bersyukur mata lagi sihat. Dan jangan pergi kepada bomong, kepada apa ubat tradisional nak betulkan mata tu, tak boleh. Okey. Yang kedua, bila berlaku macam tu, memang kadang-kadang saya pernah kadang orang lelaki dia macam tu dah lebih kepentingan kereta. Kita simpati. Kita tak boleh ubah suami sadari. Dan puan fikir, kalau kita tidak boleh memaafkan orang, sebenarnya dendam dan marah itu berkerawang dalam jiwa kita, menjadi asid yang memakan jantung hati kita.
Kalau puan maafkan, apa berlaku? Puan tak maafkan, apa berlaku? Dalam mata ke hati Kak Esro, kalau tengok, saya dah buat eksperimen di mana saya panggil orang tu, bila dia sakit hati dengan orang, dendam, dia jadi lemah. Bila saya suruh dia fikirkan orang tu dan maafkan dia, otot jadi kuat. Berarti bila kita memaafkan orang, sistem imun meningkat, sistem kesihatan meningkat, jantung meningkat, otak meningkat, semua akan meningkat dengan baik. So kalau puan tak maafkan, puan sendiri rugi. Puan perhatikan, sebelum pembedahan dan nak marah dengan suami, kita perhatikan redha Allah, redha suami. Tak kira wala suami macam mana, selagi tu suami tak suruh kita buat maksiat, kalau dia kelemahan keimanan dia, mungkin materialisme dia lebih pada kasih sayang dia, tak apa. Kita maafkan dia dengan sebab puan menunjukkan akhlak yang baik dan maafkan dia, insya-Allah Allah buka hati dia. Sebab yang menggerakkan hati kita bukan manusia ya, Allah membuka hati. So kalau kita hati yang bersih, sentiasa memaafkan orang, insya-Allah Allah akan mencampakkan sekasih sayang. Malaikat mencampakkan kasih sayang dalam semua orang untuk kasih pada kita. Kalau banyak orang tak kasih pada kita, kita tanya balik, kenapa banyak orang tak kasih pada kita? Kerana kalau banyak orang sayang pada kita, berarti Allah sayang pada kita. Kalau orang yang dekat dengan kita, suami kita tak sayang pada kita, jangan salahkan suami. Kita tanya diri kita, kita macam mana dengan dia sebelum ni? Dan setiap yang berlaku tidak ada tak ada hikmah, semua ada hikmah. Dan saya harap puan minta maaf kalau saya cakap, cuba puan renungi diri puan, catat, lihat daripada awal kahwin, macam mana layan suami, macam mana layan anak-anak, macam mana anak layan suami. Cuba betulkan diri kita, insya-Allah dunia kita akan berubah. Dan saya doakan puan, insya-Allah beri kesabaran. Dan pada suami puan kalau mendengar, cubalah perhatikan hidup kita dengan suami isteri ini makin hari semakin sikit, satu hari makin kurang, satu hari makin kurang. Kita fikir siapa yang akan tanam kita. Dan puan mesti ingat, bila kita buat pembedahan 7 jam, syukur selamat semuanya. Dan redha Allah tu penting. Dan harap-harap masa tu suami puan pun mungkin mendoakan puan, tapi mungkin dia ego, kadang dia tak nak tunjuk lagi-lagi. Wallahualam. Saya